Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan terangkan genre-genre sastra yang akan belajar. Okay. Kita pergi kepada yang pertama ialah cerpen. Okay, kalau kita lihat cerpen, singkatannya ialah cerita pendek yang didefinisikan sebagai kisah rekaan relatif pendek yang dihasilkan dalam bentuk prosa. Biasanya antara 500 hingga 1000 okay, 15,000 patah perkataan. Okay, jadi ciri-cirinya pertama 500 hingga 15,000 patah perkataan. Namun cerpen yang baik ialah antara 2,000 hingga 5,000 patah perkataan. Okay, jadi dalam antologi Ku Bentang Selai Peta, kebanyakan cerpennya ialah antara 2,000 lah. Okay, 2,000 patah perkataan. Okay, tetapi dalam pengkaryaan, biasanya pelajar hanya menghasilkan cerpen panjangnya 80 perkataan pun sudah memadai. Okay, jadi kalau di situ kita tengok bahawa itu tidaklah menepati sebuah cerpen, tetapi untuk permulaan pengkaryaan bagi pelajar SPM 80 perkataan sudah memadai. Jadi kisah tertumpu pada satu persoalan atau fenomena hidup, hanya ada satu plot dan dikembangkan dengan rapi. Bilangan watak cerpen tidak banyak. Latar masa dalam cerpen relatif singkat dan latar tempat juga terhad. Peristiwa yang berlaku tidak mengambil masa yang agak lama. Penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan tema, latar dan teknik penceritaan meninggalkan kesan dan mesej yang bermakna kepada pembaca. Okey, jadi di sini kita tengok cerpen menggabungkan fakta atau realiti dengan imajinasi penulisnya. Cerpen yang terawal ditulis oleh Nur Ibrahim berjudul Kecelakaan Pemalas dalam majalah Pengasuh pada 4 Februari 1920. Jadi kalau zaman dahulu, kebanyakan tema cerpen ialah berkisah moral dan keruntuhan nilai ketimuran. Persoalannya lebih kepada kebebasan sosial akibat pertempuran nilai barat dan tempatan lah. Jadi kita lihat penubuhan Angkatan Sastrawan 50, Asas 50 dan motonya Seni untuk Masyarakat dalam membawa haluan baru kepada tema semangat kebangsaan dan persoalan anti-British. Antara penulisnya ialah Christmas, Isa Haji Muhammad, Ahmad Mustaman, Abdul Samad Ismail, Usman Awang, Arina Wati, Sama Said dan Syahnun Ahmad. Jadi di sini sebenarnya untuk pengkaryaan, pelajar perlu menulis cerpen berdasarkan tema yang diberikan ataupun sambung cerpen berdasarkan petikan yang diberi. Jadi di sini kita nampaklah pengkaryaan pelajar dengan karya yang pelajar kaji sebenarnya sangat berbeza lah. Jadi untuk pengkaryaan bonuslah sekiranya pelajar memiliki bakat menulis cerpen yang bagus. Tetapi pengalaman cikgu, kebanyakan pelajar yang ambil sastra di sekolah kita ni hanya mempunyai kemahiran menulis yang biasa-biasa sahaja, tapi mampulah menggarap cerita yang mampu menggarapkan cerita seperti yang dikehendaki oleh soalan lah. Jadi cerpen dengan novel dia agak berbeza kerana kita tengok novel jumlah patah perkataan 15,000 hingga 50,000 patah perkataan lah, dan mengandungi beberapa bab dan melebihi 50 halaman. Jadi ciri dalaman novel lebih kurang sama dengan cerpen, cumanya latar tempat, latar masa agak panjang lah dan persoalannya agak banyak. Namun tema tetap satulah. Untuk drama, perkataan drama berasal daripada perkataan Greek tua dran yang bermaksud melakukan aksi atau melakukan. Drama juga bermaksud gambaran hidup manusia yang diceritakan oleh pengarang
melalui daya imajinasi, fantasi dan pengalaman hidupnya dalam proses sosialisasi. Berbeza dengan jenis sastra yang lain, drama dihasilkan bukan untuk dibaca tetapi bertujuan untuk dipentaskan. Ada 3 jenis drama: drama bangsawan, drama sandiwara dan drama realisme lah. Peranan drama dalam masyarakat di Malaysia ialah sebagai sumber hiburan, sebagai bahan pendidikan, alat perpaduan dan perpaduan kaum dan masyarakat, sebagai sumber pendapatan. Pendapatan di sini bukan pendapat. Pendapatan, pengembangan budaya dan tradisi masyarakat. Drama ni ibarat macam kita tengok drama di TV lah, itulah. Tetapi kebanyakan kita sekarang ni disogokkan dengan drama kisah percintaan lah, yang agak kurang membangun jiwa kita lah. Sepatutnya drama dia lebih fokus untuk menyampaikan isu masyarakat lah, supaya kita memperoleh pengajaran daripada drama yang ditonton. Ada 4 jenis drama: drama tragedi, komedi, melodrama, dan frasa. Jadi melodrama ni macam drama yang bersifat sentimental dan ceritanya sering mendebarkan serta mengharukan. Drama begini biasanya menyentuh emosi drama. Melodrama. Ni biasalah. Jadi kita akan belajar juga drama. 2 tajuk drama. Jadi di sini pelajar juga perlu pandai menghasilkan drama lah, membuat dialog lah sebenarnya. Untuk membuat dialog ada caranya lah. Seterusnya pantun. Pantun ni maksudnya kita dah masuk pada puisi. Pantun, syair. Jadi kita tengok ciri-ciri pantun. Pantun mempunyai bilangan baris tertentu. Contohnya pantun 2 kerat, pantun 4 kerat, pantun 6 kerat dan pantun 8 kerat. Jumlah perkataan setiap baris sekitar 3 hingga 5 patah perkataan lah. Yang ini yang asas lah. Yang asas 3 hingga 5, suku kata sekitar 8 hingga 12. Jadi rima, skema rima ialah berselang, itu AB. Kalau untuk 4 kerat. Setiap rangkap mempunyai kesatuan idea yang lengkap. Penggunaan lambang yang sesuai dengan norma nilai dan tanggapan masyarakat setempat. Pantun mempunyai hubungan idea dan wacana antara unit pembayang dan masuk. Ini pantun ni ada pembayang dan masuk lah. Jadi pelajar juga akan diajar untuk menghasilkan pantun lah. Jadi jenis-jenis pantun terbagi kepada beberapa jenis berdasarkan bentuk, isi, fungsi dan penyebarannya. Ada pantun 2 kerat, 4 kerat, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki. Seterusnya syair. Syair 4 baris rangkap, jumlah patah perkataan sekitar 3 hingga 5. Jumlah suku kata 8 hingga 12. Skema rima ialah sama, iaitu A. Keempat-empat baris dalam satu rangkap adalah kesatuan idea. Namun rangkap berkenaan tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya syair ni, dalam satu syair itu merupakan satu cerita lah. Jadi persamaan antara pantun dengan syair ni sebenarnya memang cirinya telah ditetapkan. Cirinya telah ditetapkan. Jadi pelajar akan belajar mengkaji bilangan perkataan, suku kata berdasarkan puisi-puisi yang akan belajar lah. Yang ni puisi asas lah. Maksudnya sekiranya pelajar nak menulis pantun ataupun syair, jumlah suku kata jangan lebih daripada 12. Kalau lebih daripada 12, maka cacat lah pantun dan syair pelajar lah. Jadi seterusnya pergi gurindam. Gurindam juga merupakan puisi tradisional, sama juga dengan seloka. Gurindam ni lebih kepada macam pantun 2 kerat lah. Pantun 2 kerat.
Seloka merupakan puisi tradisional tapi berbentuk bebas. Okey. Istilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit sloka. Dalam bahasa Melayu, seloka bererti berseluruh, berjenaka atau menyindir. Jadi seloka ni sebenarnya untuk menyindir lah. Berjenaka dan menyindir. Sebab zaman dahulu nak menyindir tidak boleh secara teruslah. Okey. Orang dahulu menyindir dalam bahasa yang berlapik lah. Okay, seloka ialah puisi tradisional, karangan berangkap atau bahasa irama. Seloka lebih merupakan pepatah, bidalan atau perumpamaan yang mengandung unsur jenaka, gurau senda, olokan, ejekan dan sindiran. Walaupun seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau, namun isinya mengandungi sindiran dan menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca. Kebanyakan seloka Melayu ditulis dalam bentuk terikat, yakni 4 baris serangkap dengan memakai bentuk pantun atau syair lah. Selain itu, seloka juga ditulis dalam bentuk bebas, iaitu setiap barisnya menjadi isi seloka berkenaan. Okey, jadi seloka terbagi kepada terbagi kepada 2 unit soalan dan maksud ialah jawapan lah. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap mengandung unsur jenaka, digunakan untuk menyindir sambil mengajar. Okey. Okey, ini dah kita pergi pada bahagian 2, elemen-elemen kesusastraan. Cikgu akan terangkan apabila kelas bersemuka. Jadi inilah selepas belajar tentang pengenalan kesusastraan Melayu ini. Bila pelajar mempelajari puisi, pelajar kena tahulah. Okey, yang mana satu baris, rangkap, rima akhir, suku kata. Yang ini rima akhir lah. Okey, ni rima akhir. Yang ni perkataan. Pelajar perlu tahu cara nak mengira perkataan. Yang ini ialah berangkap. Okey, inilah bentuk puisi. Jadi inilah yang pelajar perlu faham. Kerana soalan esei akan ditanya sebeginilah. Okey, jadi ini ialah baris. Okey, ini ialah suku kata. Okey, kita patah-patahkan begini, suku kata. Ini perkataan 4 macam. Kalau di sana 1 perkataan. Kalau suasa untuk suku kata. Suasa sebenarnya 3 suku kata. Suasa. Bukannya 2. Jadi nanti pelajar akan belajar. Asasnya sama. Jadi pelajar boleh adaptasi lah. Okey, boleh belajar adaptasi untuk semua jenis puisi. Okey. Ini ialah penyebutan bentuk puisi yang betul. Okey, inilah penyebutan betul. Sekiranya pelajar tidak menyebut sebegini, jawapan akan jadi salah. Jadi bila fakta salah, contoh akan salah. Jadi sebenarnya untuk soalan puisi, pelajar perlu faham bentuk puisi, cara penyebutan yang betul dan gaya bahasa. Okey, gaya bahasa sangat mudah. Ini cara untuk menulis esei lah. Okey. Jadi pelajar gunalah kerangka ini untuk menulis bentuk puisi. Jadi cikgu dah buat sajak untuk pantun, syair dan seloka. Okey. Sebenarnya antara puisi ni dia tidaklah berbeza sangat, cumanya bahagian rima lah. Okey, bahagian rima, bahagian perkataan ada sedikit perbezaan lah. Jadi pelajar perlu faham lah. Okey, ini gaya bahasa. Okey, kita ada gaya bahasa pengulangan, kita ada gaya bahasa perbandingan, kita ada gaya bahasa yang umum dan kita ada unsur bunyi, asonansi, aliterasi. Inilah yang pelajar perlu faham untuk ini ialah elemen-elemen sastra macam watak perwatakan, teknik plot, perkara-perkara yang pelajar akan belajar selama 2 tahun mempelajari KMK. Kritikan sastra, nilai. Okey, dia lebih kurang macam Komsas jugalah. Cumanya agak mendalam sudut pandangan. Okey, sudut pandangan Komsas tak ada, tapi sastra kita ada. Okey, aku rasa itu saja untuk kali ini. Kita jumpa untuk kelas bersemuka.